Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita kali ini. Untuk video kali ini saya akan menerangkan mengenai subjek asas sains komputer tingkatan 3. Tajuknya ialah bab 2 perwakilan data. Kita tengok dulu 2.1. Tajuk ialah kriptografi dalam keselamatan data. Kriptografi ialah amalan menulis mesej tersembunyi ataupun mesej rahsia. Kita menggunakan penyulitan iaitu kita sebut sebagai encryption dan juga nyah sulit decryption message. Tujuan kriptografi ialah untuk melindungi data dan maklumat daripada diceroboh oleh pihak lain dan menjaga keselamatan data komunikasi. Ada 4 fungsi dan kepentingan asas kriptografi. Yang pertama ialah kerahsiaan. Kerahsiaan ini maksudnya untuk melindungi data atau maklumat daripada pencerobohan supaya tidak diketahui oleh pihak lain selain penerima. Yang kedua, integriti. Integriti bagi memastikan data atau maklumat tidak diubah semasa transit atau semasa disimpan. Yang ketiga, pengesahan. Membolehkan pihak yang terlibat menentukan pihak pengantar dan juga penerima data. Yang keempat, tiada sangkalan. Tiada sangkalan ini maksudnya memastikan pihak yang terlibat tidak boleh menafikan mereka adalah pihak yang menghantar dan juga menerima data atau maklumat. Kita tengok apa dia proses cipher. Dalam kriptografi ini kita akan menggunakan proses cipher. Cipher ialah satu pasangan algoritma untuk melakukan proses penyulitan teks biasa kepada teks cipher dan nyah sulit teks cipher tersebut. Kita tengok dulu penyulitan ataupun kita sebut sebagai encryption. Penyulitan ataupun encryption ialah proses menukarkan sesuatu mesej daripada teks biasa, di mana teks biasanya kita sebut sebagai plain text, kepada teks cipher, kita sebut sebagai ciphertext. Tengok rajah yang cikgu bagi. Selamat datang ini merupakan teks biasa. Bila kita melakukan proses penyulitan, so kita akan dapat data dalam bentuk macam ini, yang tidak bermakna. Yang ini ialah teks cipher. Kemudian data ini akan dihantar kepada penerima. Apabila penerima menerima mesej tersebut, penerima akan melakukan proses nyah sulit ataupun kita sebut sebagai decryption. Decryption ialah proses menukarkan balik sesuatu teks cipher yang tidak bermakna tadi kepada teks biasa yang boleh dibaca. Kalau tengok rajah yang cikgu buat ni, penerima dia akan menerima teks cipher ini, tidak bermakna, tidak boleh dibaca. So, penerima akan melakukan proses nyah sulit di mana teks cipher ini akan ditukarkan semula kepada teks biasa yang boleh dibaca. Kita tengok pula apa dia kunci kriptografi. Kunci kriptografi ialah satu maklumat kecil yang diperlukan sebagai input untuk melaksanakan algoritma penyulitan dan nyah sulit dengan betul. Terdapat 2 jenis kunci kriptografi iaitu kunci simetri dan kunci tidak simetri. Kita tengok apakah kunci simetri. Kunci simetri ini bermaksud kunci yang sama digunakan untuk melaksanakan penyulitan dan nyah sulit. Tengok rajah yang cikgu bagi. Ini ialah proses nyah sulit. Bila teks biasa dia melakukan proses penyulitan kepada teks cipher akan menggunakan kunci. Satu kunci. Dan rajah yang kedua ini penerima akan menerima teks cipher dia dan akan melakukan proses nyah sulit untuk mendapatkan teks biasa dengan menggunakan kunci yang sama digunakan dalam proses penyulitan. So, ini kita panggil sebagai kunci simetri, menggunakan kunci yang sama. Manakala kunci tidak simetri ini bermaksud kunci yang berlainan digunakan untuk melaksanakan penyulitan dan nyah sulit. Dalam proses penyulitan ini, bila teks biasa disulitkan melalui proses penyulitan kepada teks cipher menggunakan kunci awam. Apabila teks cipher ini diterima oleh penerima, penerima akan nyah sulitkan teks cipher ini kepada teks biasa dengan menggunakan kunci yang berlainan iaitu kunci persendirian. Itu maksudnya kunci simetri, iaitu kunci yang berlainan.
Okey. Okey, kunci yang digunakan untuk proses penyulitan kita sebut sebagai kunci awam, public key. Manakala kunci yang digunakan untuk prosesnya sulit dipanggil sebagai kunci persendirian, private key. Okey. Okey, so kita tengok macam mana kita nak menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah cipher. Okey, terdapat 3 kaedah cipher iaitu reverse cipher, substitution cipher dan transposition cipher. Okey, so kita tengok dulu cipher yang pertama iaitu reverse cipher. Okey, reverse cipher ni maksudnya dia menyongsangkan urutan abjad atau menyongsangkan kedudukan huruf-huruf dalam mesej asal. Ada 3 jenis reverse cipher. Okey, tengok jadual yang cikgu bagi. Okey, untuk reverse cipher yang pertama, di mana reverse cipher ini melakukan sorsangan berdasarkan abjad A hingga Z. Okey, apa yang perlu kita buat? Pertama kali kita buat dulu jadual, satu jadual di mana kita akan masukkan huruf A hingga Z mengikut urutan yang betul. Okey. Kemudian untuk baris yang kedua ini kita reversekan huruf tersebut daripada huruf Z, kita buat huruf Z kat depan, Y, X, W, V, U, T sehinggalah huruf A di belakang sekali. Okey. So, apabila kita diberi mesej teks biasa, okey, contoh dalam ini ialah amaran mesej rahsia. So, kita akan baca huruf abjad amaran mesej rahsia ini, kita akan tengok kepada baris yang di bawah. Okey, contohnya katakan huruf A. So, huruf A teks ciphernya ialah Z. So, kita akan tulis dekat sini. Okey, A ialah Z. Okey. So, kita akan masukkan Z. Okey, kemudian M. So, kita akan cari huruf M di atas ini. Teks biasa ni M. Dia punya abjad ciphernya ialah N. So, kita akan masukkan N. Okey, tadi Z, kemudian N. Okey. Z, N. Kemudian A ialah Z. Okey, R. R, kalau kita tengok ini R ialah I. So, kita masukkan I. Okey, A ialah Z. N ialah M. Okey, kemudian ada space. Okey, huruf M. So, kita tengok dekat sini M, bawahnya ialah N. Okey, kemudian E. E ialah V. Okey, S, kita cari S. S ialah H. Okey, kemudian E. E ialah V. J. Okey, J bawahnya ialah Q. Space R. Okey, R ialah I. Kemudian A ialah Z. H. H ialah S. S ialah H. I ialah R. Dan A ialah Z. Ini ialah macam mana cara kita nak dapatkan teks cipher menggunakan kaedah yang pertama. Okey, menggunakan kaedah reverse cipher yang kedua, sorsangan dilakukan berdasarkan kepada perkataan. Okey, untuk yang ini kita akan sorsangkan kedudukan perkataan masih sama, cuma kita akan sorsangkan abjad dalam perkataan tersebut. Okey, contoh yang kita akan buat. Okey, kita akan sorsangkan dulu abjad dalam perkataan yang pertama iaitu amaran. So, huruf N di belakang sekali kita akan tulis di bahagian hadapan sekali. Okey, maksudnya N. Kemudian kita akan ambil huruf A yang ini ya, huruf A yang ini. Kemudian R, A, M, A, space. Okey, untuk perkataan yang kedua pun sama, kita akan songsangkan huruf yang belakang sekali letak di hadapan. J, E, S, E, M, space. Okey, perkataan yang ketiga A, I, S, H, A, R. Okey, itu cara untuk dapatkan teks cipher untuk yang kedua. Okey, untuk reverse cipher yang ketiga ialah sorsangan dilakukan berdasarkan keseluruhan mesej. Yang ini maksudnya mesej kita, perkataan ini kita akan tukarkan tempatnya daripada yang belakang kepada yang depan, dan pada masa yang sama kita juga songsangkan huruf dalam setiap perkataan. Okey, dekat sini kita akan mulakan
perkataan rahsia ini kita akan letakkan di hadapan dan pada masa yang sama kita songsangkan abjad dia. So A-I-S-H-A-R. Okey, kita songsangkan perkataan rahsia. Kemudian kita ada space dan perkataan yang kedua kita songsangkan huruf abjadnya J-E-S-E-M dan juga yang perkataan belakang kita letak di belakang sekali dan songsangkan abjadnya N-A-R-A-M-A. Okey. Okey, itu cara kita songsangkan untuk dapatkan chip text cipher untuk reverse chipper menggunakan reverse chipper. Okey, kita pergi kepada yang kedua, subtraction chipper. Menggantikan satu unit teks biasa dengan unit teks cipher yang lain. Ada dua jenis untuk subtraction chipper iaitu scissor chipper dan juga pick pen chipper. Okey, kita tengok dulu scissor chipper. Okey, scissor chipper juga dikenali sebagai shift chipper di mana dia akan menggantikan setiap huruf dalam mesej asal dengan satu huruf yang berlainan berpadakan kepada bilangan anjakan. Okey, bilangan anjakan itu ialah kita kenali sebagai kunci. Okey, kat sini ada satu situation, Amir menerima satu mesej berikut. Dia diberitahu bahawa kaedah cipher yang digunakan ialah scissor chipper dan kunci ialah 3. So ini ialah mesej yang diterima Amir, GRJMXAFHXKQFK. Okey. So kunci ialah 3 bermaksud anjakan sebanyak 3 abjad ke kanan. Okey, first step kita bina dulu jadual seperti yang reverse chipper tadi. Kita masukkan A hingga Z. Okey. Kemudian kita akan buat baris kosong di bawah tersebut. Okey, anjakan ialah 3. So kita buat anjakan 1, 2, 3. Di mana anjakan itu berhenti, kita masukkan huruf A. Okey, kita mulakan huruf A, kemudian B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Okey, huruf yang tertinggal lagi X, Y, Z kita isikan di hadapan. Okey, di hadapan. Okey, X, Y, Z. Okey, dan kemudian kita baca seperti biasa. Okey, sekarang tulis semula abjad dalam mesej cipher. So kita buat satu lagi. Okey, so kita masukkan mesej yang kita terima, GRJMXAFHXKQFK. So G kita akan baca G. Kita akan baca teks cipher. So G kita tengok teks biasanya ialah J. So kita tulis dekat sini J. Okey, R. Okey, R-nya ialah kita tengok ke atas U. Okey, J, kita tengok J-nya atasnya ialah M. Okey, M. Kemudian M kita tengok ialah P, X ialah A, kemudian ada space, A ialah D, F ialah I, okey, space, H, H ialah K, X ialah A, K ialah N, Q ialah T, F ialah I, K ialah N. So message teks biasanya ialah jumpa di kantin. Okey. Okey, kita tengok kepada yang kedua iaitu pick pen chipper. Okey, pick pen chipper menggantikan setiap abjad dengan simbol grafik yang sepadan seperti rajah 2.1. Okey, garis sepadan ni akan menghasilkan simbol grafiknya. Okey. So rajah 2.1 ni akan diberilah biasanya. Okey, ada satu situasi diberi di sini. Berdasarkan rajah 2.1, mesej selamat pagi dapat disulitkan menggunakan pick pen chipper dengan mudah. Okey, kita tengok ya. Untuk huruf S, okey, ini huruf F. So huruf S ni simbol grafik yang dihasilkan ialah sempadan ini. S. Okey. Untuk E ialah sini. So ini ialah garis sempadannya. Okey, simbol grafiknya ialah petak macam ni. Okey, untuk L, tengok huruf L sini, ini ialah simbol grafiknya. Okey, ini simbol grafiknya. Untuk A kat sini, ini ialah sempadan simbol grafiknya. Okey. So bila kita satukan semua, ini ialah mesej cipher yang dihasilkan. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga, transposition chipper.
Okey, transposition cheaper ni menyulitkan sesuatu mesej dengan mengubahkan kedudukan huruf-huruf dalam mesej itu. Huruf-huruf tidak diubah dan tidak diganti dengan huruf atau simbol grafik yang lain. Ada dua jenis, ialah columnar transposition cheaper dan juga rail-fan cheaper. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, untuk columnar transposition cheaper ni, dia akan gunakan satu perkataan sebagai kunci. Okey, kemudian satu jadual transposisi akan dibina berdasarkan bilangan lajur kata kunci. Okey, huruf-huruf dalam mesej ditulis ke dalam petak-petak jadual transposition mengikut baris, dan huruf-huruf dalam jadual transposisi ditulis mengikut jalur. Okey, kita tengok satu contoh. Satu mesej diberi iaitu columnar transposition, okey, dan menggunakan cipher sebagai kunci, perkataan cipher sebagai kunci. Okey, langkah yang pertama, kita bilang dulu huruf kunci tadi. Okey, cipher itu ada 5 huruf, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, step yang kedua, kita bina jadual transposition bersaiz 2 baris dan 5 jalur. Kenapa 5 jalur? Sebab kita ada 5 bilangan abjad kata kunci tadi. Okey, kemudian kita isi perkataan kunci ke dalam jadual bersama urutan abjad setiap huruf. Okey, jadi saya padan dulu. Okey, kita buat satu tabel, 2 baris, 5 jalur. Okey, ini hasilnya. Okey, kemudian kita masukkan perkataan kunci tadi untuk baris yang pertama, S, I, F, E, R. Okey, kemudian yang kedua ni kita nak masukkan tertib huruf. Okey, untuk mudah, kat bawah ni kita tulis dulu urutan A, B, C hingga Z. Okey, kemudian kita tengok kat sini kita tengok urutan abjad. A tak ada dalam kata kunci, B, C, D, E. Okey, E ada. Okey, E ada. So, E ialah huruf abjad pertama yang disebut. So, dia mesti huruf 1. Kemudian ada F. F ialah huruf kedua yang disebut. So, 2. Okey. G, H, I. Okey, ada I. I merupakan huruf yang ketiga disebut. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. So, R ialah yang keempat. S ialah yang kelima. Okey. Kemudian, kira bilangan baris yang diperlukan untuk mengisi mesej. Okey, bilangan baris ni, formulanya ialah bilangan huruf dalam mesej ini, columnar transposition ni, bahagi dengan bilangan huruf kunci. So, bilangan huruf dalam mesej ni, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, 21 bahagi dengan 5. Okey, akan dapat 4.2. So, bila ada lebihan dekat belakang ni, kita genapkan sebagai 5 baris. Okey, so kita ada 5 baris. Kemudian, tambahkan 5 baris kepada jadual transposisi asal dan isi mesej asal ke dalam petak-petak tersebut. So, tadi ini ialah tabel asal kita. So, kita tambah lagi 5 sebab kita dapat 5 baris ni. Okey, so kita tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, kita isikan perkataan mesej kita yang asal tadi. Okey. Okey, iaitu kita isikan C, O, L, U, M. Okey, isikan daripada kiri ke kanan N, A, R, R, T, R, A, N, S, S, P, O. Okey. Lepas tu S, I, T, I, O. Kemudian hilah N. Okey. Kita ada 4 petak kosong. Tengok nombor 6. Isikan petak-petak kosong yang tinggal dengan sebarang huruf. Okey. So, kita isikanlah. Okey. Macam saya nak isikan X, Y, E, R. Okey. Kemudian baca huruf dan tulis huruf dalam setiap lajur mengikut tertib lajur untuk membentuk cipher. So, yang pertama kita akan baca untuk tertib yang pertama dahulu, lajur yang pertama sebab ini adalah nombor 1. So, kita baca yang ni dulu. So, kita letak U, T, P, I, E. Kemudian kita baca jalur yang kedua. Jalur kedua ialah yang F ini. Okey. So, F tu ialah L, R, S, T, Y.
Okay. So yang ketiga ialah O, A, N, I, X. Yang keempat ialah M, R, O, O, R. Dan yang kelima ialah C, N, A, S, N. Okay. So kita punya tag cipher kita ialah U, T, P, I, E, L, L, R, S, Y, Y, O, A, N, I, X, M, R, O, O, R, C, N, A, S, N. Okay, ini ialah message cipher kita. Okay. Okey, untuk yang terakhir iaitu Real Fence Chipper. Okey, juga dikenali sebagai zigzag chipper di mana huruf-huruf dalam teks biasa ditulis pada baris yang berlainan dalam jadual mengikut pola zigzag. Kemudian, huruf-huruf dalam jadual dibaca baris demi baris bermula dengan baris pertama untuk membentuk teks cipher. Kunci ialah bilangan jalur yang digunakan dalam jadual. Okey. Okey. Kita tengok contoh dulu. Tukarkan mesej zigzag chipper dengan menggunakan kunci 3 baris. Okey, step yang pertama. Okey, kita statekan dulu kunci sama juga 3 baris dan bilangan huruf dalam mesej asal ialah 13. 13 ni ialah kita kira mesej kita ni asal termasuklah sekan ni, okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So ialah 13. Jadi kita bina jadual bersaiz 3 baris dan 13 jalur. Yang ini ada 3 baris, okey, 3 baris dan ada 13 jalur. Kemudian tandakan petak-petak untuk mengenal pasti corak zigzag. Okey, untuk mengenali tandakan petak untuk corak zigzag ini saya tandakan seperti yang berwarna putih, okey. Yang zigzag seperti ini. Okey. Kemudian yang keempat, isikan huruf-huruf mesej ke dalam petak-petak jadual secara selang-seli pada baris berlainan. So, mesej asal kita ini kita akan isikan ke dalam petak ini mengikut kepada pola zigzag yang telah ditanda dalam jadual. Okey. Kita isikan Z I G. Okey. Kemudian kita ada sekang. Okey, kemudian kita ada huruf Z, A, G. Okey, space tidak dikira ya. Saya terus sambung kepada C, I, P, H, E, R. Okey, kemudian baca dan tulis huruf-huruf dalam setiap baris dari kiri ke kanan bermula dengan baris yang pertama. So, baris yang pertama. Okey, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. So, baris pertama kita akan baca daripada kiri ke kanan. Okey, so Z, Z, I, R. Okey, kita baca daripada kiri ke kanan. Okey, kemudian baris yang kedua ialah I, sekang A, C, P, E. Okey, baris yang ketiga ialah G, G, H. Okey, so mesej cipher kita boleh buatkan sebagai Z, Z, I, R, I, sekang A, C, P, E, G, G, H. So ini ialah mesej cipher kita. Okey.